Okey, so kimia kita ambil soalan structure yang saya rasa yang susah lah. Structure yang susah, topik yang selalunya structure yang susah, topik carbon compound dengan salt. Lagi satu topik redox, tapi saya tak jumpa redox, saya jumpa ni saja untuk tahun ni. Kan redox tu banyak keluar tahun lepas, tapi saya ambil jugalah sikit soalan tahun lepas redox. Untuk kod lah keluar dalam terakhir hampa nanti. At least dah ada lah preparation sikit kan. So kita tengok soalan yang pertama ni. Diagram 3 shows a bottle of disinfection spray. Besides alcohol, compound X with a fruity smell is one of the components found in the disinfection spray. So kat sini dia kata fruity smell. Bila ada fruity smell maksudnya ester. Ester lah. Dan kat sini pun kita tahu dia ester sebab kita ada COO ni, functional group dia. Okay. State the homologous series. Ester. State the name. Okay, the name mesti datang daripada alkohol dulu. Yang mana satu alkohol? Dekat sini. Kita kena potong sini. Yang ni adalah alkohol. So, ada berapa? 3. 3 propil. Lepas tu baru tengok yang carboxylic acid yang sebelah sini. Ada berapa carbon? 1, 2, 3, 4. Butanoate. Okey, clear macam mana nak naming? Boleh? Okey, daripada COO potong yang bukan COO alkohol. Yang ada COO carboxylic acid. Alkohol dulu. Sebenarnya nama dia propanol, tapi kita kena bagi jadi propil. Yang ni nama dia sebenarnya butanoic acid, tapi kita tukar jadi butanoate. Itulah. Okay, compound X can be prepared through reaction P between alcohol Y dengan compound Z. State the name of reaction. Esterification. Identify compound Z. Compound Z adalah bukan alkohol lah kan, carboxylic acid, maka butanoic acid. Butanoic acid. Okay, write the chemical equation for the reaction P. Okay, alkohol dulu. 3 C3H9 H9 ke? H7 C3H7OH tambah C3H7COOH. Jadi C3H7COO C3H7 campur H2O. Tak payah balance sebab dia memang balance automatic. Okey, boleh? Boleh. Alkohol, carboxylic acid nak terbalik pun tak apalah, tak kisah. Tapi dia punya formula untuk ester mesti carboxylic acid dulu. C3H7COOH, COO, lepas tu H tu pergi kat H2O nanti. C3H7 yang OH dia, yang OH punya alkohol dapat dekat H2O. Okey. Alcohol Y is known as a clean fuel. The combustion of alcohol Y produces blue flame without soot. Write chemical equation for the combustion of alcohol Y. Alcohol Y yang atas ni ke? Yalah, C3H7 je. C3 tu tak berapa clear. C3H7 OH tambah O2 sentiasa jadi CO2 tambah H2O. Untuk carbon compound memang yang ni saja, CO2 H2O. So the first step kena kira carbon. Carbon kita ada 3, so letak 3. Next step kira hidrogen. Hidrogen ada 7 campur 1 8. Sini ada 2 darab dengan 4. Last kali baru oksigen. So kat sini 3 darab 2 6. 4 lah. 6 campur 4 10. So dekat sini dah ada 2, tapi jangan lupa kita ada zero pula dah. Oksigen yang ada kat sini. So kena tolak 1 siap-siap. So 10 tolak 1 dapat 9. 9 kena pergi dekat O2 ni lah. So kita kena buat 9/2. Tak ada cara lain. Maka kita kena pemudahkan. Bila nak pemudahkan, semua sekali kena darab 2. So 2 C3H7OH tambah 9 O2 dapat 6 CO2 tambah 8 H2O.
Okey, faham cara nak tulis chemical equation? Faham. Faham. So pertama sekali tengok karbon, lepas tu tengok hidrogen, lepas tu bawa oksigen. Oksigen kena kira daripada belakang. Lepas tu jangan lupa tolak satu siap-siap sebab ada dekat sini lah, depan tu dah ada. So yang ni kalau dapat nombor ganjil, hampa kena buat pecahan lah. Kalau nombor genap tak apa, darat macam biasa. Okey. Alcohol Y is an isomer. Draw the structural formula for the two isomers of alcohol Y. So ada 3 karbon kan. 1, 2, 3. So OH yang pertama saya boleh letak dekat hujung. Yang lain semua saya buat H. Okey, ni salah satu isomer dia lah. Lagi satu isomer saya buat OH letak kat tengah-tengah pula. Senang. So C juga ada 3. Cuma OH saya buat kat tengah pula. Yang lain semua hidrogen. Pilih yang simple cukup lah. Tak payah kita nak fikir complicated sangat. Okey, boleh? Boleh. Okey, sebagai exercise kita try naming lah. So yang ni propan 1 all. Yang ni adalah propan 2 all. Macam tu saja naming dia. Okey, next. Okey, ni kalau tak clear tak apa, saya baca je. Kelantan lah, kalau nampak macam tak clear ni memang Kelantan. Soalan dia selalu scan saja. Okay, diagram 2 shows the arrangement of the apparatus for experiments to determine the empirical formula of copper oxide. State the meaning of empirical formula. So, chemical formula that shows simplest ratio of atoms of each element in compound. Maksud dia simplest ratio tu keyword dia lah. Simplest ratio of atoms of each element in compound. What is the function of hydrogen gas in this experiment? So kenapa kena bagi hydrogen gas? Sebab dia nak reduce copper to oxide. To reduce copper oxide. Itu tugas dia, nak menurunkan. Maksudnya dia nak curi oksigen copper tu supaya tinggal copper. So jawapan dia to reduce copper oxide. Why the dry hydrogen gas is passed through combustion tube for several times before copper oxide is heated? To avoid explosion due to reaction with oxygen in the tube. Itu tugas dia. Kenapa kita kena lalukan dulu gas hidrogen yang kering ni buat seketika sebelum kita start panas. Sebab kita nak buang semua oksigen yang ada dalam ni. Buang, keluar ikut yang hujung ni lah. Macam mana kita nak tahu oksigen dah tak ada? Kita kena nyalakan api dekat sini. Kalau ada nyalaan api yang elok macam ni, warna biru ni, maka hidrogen dah penuh. Kalau tak ada, bunyi pop, maka masih ada lagi oksigen. So ulang. Biarlah benda ni berlalu. Dry hydrogen gas sampailah hampa dapat blue flame. Maka barulah boleh start panaskan. Yang ni adalah langkah keselamatan. Okay, state an example of other metal oxide that can use the same method as copper oxide to determine the empirical formula. So clue dia kena duduk di bawah hidrogen dekat dalam reactivity series, bukan ECS, not ECS tapi reactivity series yang di bawah hidrogen. So kita ada macam-macam lah. So saya pilih lead kat sini. Salah satunya lah lead to oxide pun boleh sebab lead adalah di bawah hidrogen dalam reactivity series. Jangan pilih magnesium kau. Magnesium kena guna kaedah yang crucible tu. Itu magnesium. Panaskan. Yang ni kena guna magnesium, boleh lah magnesium ataupun zinc. Boleh lah guna kaedah ni sebab dia reaktif toward oksigen. Lead dengan copper unreaktif.
kan, dia kurang reaktif, maka kita kena guna penurunan, reduction method. Yang ni oxidation method. Ni oxidation method. Maksudnya magnesium biasa kita tambahkan oksigen. Yang ni memang dah ada oksigen siap-siap, cuma kita buang balik oksigen tu guna method of reduction. Ni method of reduction nama dia. Reduction by using hydrogen. Okey, faham perbezaan dua method tu? Faham. Faham. Satu method oxidation, satu method reduction. Okey, next. Saya bacalah lagi. Table 2 shows the results gained in the experiment. So ada mass combustion tube dengan asbestos paper, mass asbestos paper dengan copper oxide, lepas tu mass asbestos paper dengan copper saja. Okey, based on table 2, calculate the mass of copper dengan mass of oxygen. So dekat sini ada CuO, sini ada Cu saja, yang ni tak ada apa lah. So macam mana nak kira mass of copper? Yang atas tolak yang bawah sekali. Yang ni dua ni. Okey, so dapat jawapan berapa tu? 52.51 tolak 45.31. 7.2 gram. Kalau oksigen pula, kita ambil dua ni. Beza dia dapat oksigen lah. So 53.31 tolak dengan 52.51. Dapatlah 0.8 gram. Okey. Calculate the molar ratio of copper atoms dengan oxygen atoms. So dia bagilah RAM dia, oksigen 16, copper 64. So number of mole copper dulu. Number of mole copper 7.2 bahagi dengan 64. So 7.2 divided by 64, 0.1125 mole. Number mole of oxygen 0.8 divided by 16. 0.8 divided by 16 akan dapat 0.05 mole. So mole ratio, copper tu oksigen kan, copper tu oksigen 0.1125, 0.05 mole. So berapa ni? Kita kena divide by 0.05 both side. 0.1125 divided by 0.05, 2.25 sini. Ni dapat 1. So darab dengan berapa supaya dapat nombor bulat? Darab dengan 2 ke? Darab dengan 4. 9, 4. Betul. So ratio dia 9:4. Okey, faham? Faham? Okay. So yang ni unconventional lah. Sepatutnya bukannya jawapan dia 9:4. Sebab kalau copper oxide tu memang kita tahu dah formula ada punya ratio dia sepatutnya 1:1. Tapi based on our calculation, dapatlah 9:4 tu, tak tahulah pasal apa kan. Tapi maybe ada error dekat dalam calculation dia punya penimbangan dia tu. Sebab kat sini 52.51 betul dah, 53.31, 45.31. So saya check balik kod-kod lah calculation copper tu. 52.51 tolak dengan 45.31. Betul lah, 7.2 gram tu betul lah. Sebab nombor mol untuk copper ni macam pelik sikit nombor dia. Apa-apa pun tak apalah, ikut je soalan. Soalan kata macam tu, kita buatlah macam tu. Walaupun logiknya sepatutnya satu-satu lah ratio dia. Okey. Compound W, X, Y and Z in diagram 4 is the structural formulae of organic compound that belong to different homologous series. State the homologous series of compound W. So compound W kita nampak ada apa? Ada double bond. Maka dia punya homologous series dia adalah alkene. Okay. Which of the compounds undergo addition reaction? Explain your answer. Compound W ke? Compound X ke? Compound Y ke? Compound Z ke? Addition maksudnya penambahan. Bila penambahan maksud dia mesti unsaturated. Bila unsaturated maksudnya dia tak tepu lah, dia masih boleh ditambah. Maksud dia. Kalau saturated tak boleh nak buat addition.
So kalau dia unsaturated, maksudnya dia sama ada dia double bond ataupun dia triple bond. Tapi kita tak belajar pasal triple bond punya reaction, kita hanya belajar pasal double bond sahaja. So compound yang mana? Compound W. Compound W. Explain your answer. Unsaturated hydrocarbon. Itu saja jawapannya. Unsaturated hydrocarbon. It can fill up to 2 more atoms. Dia boleh ditambah sebanyak 2 lagi atom tambahan. Tak kisahlah 2 tu datang daripada air ke, datang daripada halogen ke, tak kisahlah. Sebab dia kata sini addition, maksudnya general lah. Okey, boleh? Clear? Clear. Clear. Okay, compound X can be obtained from compound W. Okay, sebelah dia. Lepas tu, describe briefly how this reaction occur. So, yang ni penambahan apa? Penambahan 2 atom hydrogen. So, penambahan 2 atom hydrogen maksudnya hydrogenation. By hydrogenation at flow dry hydrogen gas to the compound W with the present catalyst dia adalah nickel at 180 degree Celsius. Tu dia punya uraikan secara ringkas lah bagaimana benda ni berlaku. By hydrogenation, flow dry hydrogen gas to the compound W with the presence of nickel. Nickel ni dia punya catalyst at 180 degree Celsius. Okay, state the condition required. Condition ni yang ni lah, nickel, presence of nickel 180 degree Celsius. Itu condition dia. Ada 2, maka maksudnya 2 benda lah. Okay, boleh? Clear? Boleh. Boleh, ha? Okay. Compound Y and Z can react to form a compound with fruity smell. Fruity smell maksudnya maksudnya Y dengan Z ni mesti alkohol dengan carboxylic acid. So yang mana satu? So Y adalah alkohol, manakala yang ni adalah carboxylic acid. Z carboxylic acid. Okay, so name the products form. Datang daripada alkohol dulu, ada 2, etil. Lepas tu carboxylic acid dia ada 2 juga, etanoate. Okay, draw the structural formula. 2 saja pun senang je lah. Draw kita punya carboxylic acid dulu. C double bond O ni. Lepas tu baru draw alkohol 2 juga. This. Okay. Write the chemical equation. So alkohol ataupun carboxylic acid lah senang dulu. C2 pula dah, CH3 COOH tambah C2H5OH. Jadi ambil yang carboxylic acid dulu, lepas tu gabung dengan yang alkohol, lepas tu tambah water. Dah balance dah, siap. Okey, boleh? Boleh. Okey, yang ni salt pula. Diagram 5 shows the conversion of lead to nitrate. So ada nitrate, maksudnya akan probably ada nitrogen dioxide lah dekat mana-mana. Kalau tak ada lah. So lead to nitrate kita tambah dengan sodium carbonate solution. So yang ni adalah double decomposition reaction lah. Sebab dia menambahkan larutan garam yang larut yang soluble. Sebab sodium always soluble. Lead to nitrate always soluble. So soluble tambah soluble dia akan jadi insoluble kat sini.
Lepas tu yang benda insoluble ni kita heatkan dia decomposition. Jadi kita panggil decomposition kalau heat sahajalah. Bercerai. Bila bercerai dia produce one gas and one solid. So kita gas dulu kita punya reaction double decomposition ni maksudnya tukar-tukar partner lah. So kat sini lead to nitrate dengan sodium carbonate. Sodium dengan nitrate akan berkahwin tukar pasangan. Sodium akan ambil nitrate, manakala lead tu akan ambil carbonate. So yang ni nama dia lead to carbonate lah, PbCO3. And then PbCO3 ni sebab dia insoluble lah carbonate. Kalau apa-apa carbonate yang bukan anak, dia insoluble. So yang ni lah soluble lead to carbonate. Dipanaskan, decompose jadi PbO kat sini dengan CO2. Kalau apa-apa carbonate mesti CO2. Kalau apa-apa nitrate, kalau dipanaskan terus dia akan jadi NO2 plus O2. Tu beza dia. Okay, so dekat sini write the chemical formula for lead to nitrate, Pb dalam kurungan NO3 2. Okay, name the reaction 1 tadi saya dah tulis lah, double decomposition reaction. Double decomposition reaction. Ataupun nama lain dia precipitation pun boleh. Dua nama ni lah. Based on diagram 5, identify salt R, solid S and gas T. Salt R tadi adalah lead to carbonate. Lead to carbonate. Solid S, lead to oxide. Gas T adalah carbon dioxide. Okey, senang lah sebab kita dah rangka jawapan kita ke atas, jadi kita salin balik je kat bawah ni. Okey, state the color of solid S. So lead to oxide ni when hot, when cold lain-lain lah color dah. So when hot color dia orange. When cold white. Ada dua color. Orange ke yellow? When hot brown. Orange lah kan. Brown dengan orange tu lebih kurang sama. Brown. When cold white. Okay, draw a label diagram for heating solid R and solid salt R in reaction 2. Okay, senang je nak label diagram ni. Ada test tube. Lepas tu ada solid R tu. So heat. Solid R. So yang ni kita letak kita punya gabus tu dengan salur gas. Ini ke bawah sikit. Yang ni kita letak lime water lah. Ni lime water. Yang ni gas tube, bukan nama dia tu, delivery tube. Ok, macam tu sajalah solid R in reaction 2 kan, reaction 2 decomposition. Ok, write a chemical equation for reaction 2. So start daripada PbCO3 terus, sebab dia decomposition, dia terus jadi PbO tambah CO2. Memang dah balance, semua tak payah nak buat apa-apa dah lah. Ok, 2.67 gram of salt R is heated in the lab. Ok, calculate the volume of gas T released at room condition. So yang ni bila ada soalan calculation, Pak Man balik lagi kedah tu lah. Persamaan kita dah ada. Maklumat pula, maklumat salt R ni PbCO3 lah kan, mass 2.67 gram. Lepas tu dia suruh cari volume gas T. So gas T adalah carbon dioxide. Volume tanda soal. So habis dah maklumat. The next step is bilangan mol. Bilangan mol siapa? Bilangan mol lead to carbonate, sebab dia dah ada maklumat. So N sama dengan mass over molar mass.
So mass dia 2.67. Molar mass kena tambah lah. Dah bagi dah apa kat sini. 267. So 267. So dapat jawapan 0.01 mol. Okay, after bilangan mol, kita kena buat nisbah mol. Nisbah antara siapa dengan siapa? Dengan lacto carbonate and CO2. Since 1 dengan 1, so 1 mol PbCO3 ratio 1 mol CO2, maka 0.01 mol PbCO3. Yang ni pun mesti 0.01 mol CO2. So and then kehendak soalan. So cari volume. So N sama dengan volume over molar volume. So nak cari volume sama dengan N darab dengan molar volume. N 0.01, yang ni molar volume dia bagi kat sini 24. So darab dengan 24. 0.01 times 24, 0.2 for dm cube. Okey, faham? Faham. So follow je Pak membalik lagi Kedah tu. InsyaAllah betul. Walaupun dua markah simple je. Cuma apa follow lah supaya simple dia tu sebab dia 1-1 lah mol ratio dia tu. Tapi kalau apa follow insyaAllah betul lah. Tak ada kesilapan. Okay, next. Diagram 6.1 shows the observation obtained when 0.5 mol Dm-3 lead-2 nitrate is added with 0.5 mol Dm-3 potassium chromate 6. Okay, solution. The experiment is repeated for 6 more times with varying volume of potassium chromate 6 solution. Table 6 shows the volume of solution used and the height of lead-2 chromate 6 obtained for the experiment. State the chemical formula for lead-2 chromate 6. PbCrO4. CrO4. Itu dia punya formula dia. Sebab Pb2 plus yang chromate ni datang daripada K2CrO4. K2CrO4. Maksudnya ada 2 sini, maksudnya CrO4 2 minus lah. So 2 plus dengan 2 minus kahwin tak ada lah, dia kahwin biasa saja, PbCrO4. Okay, clear? Understand benda tu? Faham ha? Okay, based on table 6, state the volume of potassium chromate 6 needed to completely react with 0.5 mol Dm-3 lead-2 nitrate solution. So kita tengok bila height precipitate dia dah constant lah. So dia constant dekat takat ni kan. So the volume needed is 5.0. So 5.0 centimeter cube. Okay. Determine the number of mole potassium chromate 6 used. So number of mole MV over 1000 lah. MV over 1000. So molarity 0.5. Yang ni 0.5 mol. 0.5. Volume 5.0 bahagi 1000. So 0.5 times 5, 2.5. 2.5 times bahagi 1000, 0.0025. Ada lagi satu 0. 0.25 mol. Okey. Faham? Okay, next MV over 1000 juga. Nah, ini pun 0.5 kan. Okay, 0.5. 0.5. Volume dia tadi 5, atas pun 5. 5.0 bahagi 1000. So samalah 0.0025 mol. Construct the ionic equation for the formation of precipitate form in this experiment. Since number mole dia sama, ratio dia sama lah. So ionic maksudnya ions lah. Ions apa? Tadi kita kata PbCrO4 kan. So ion yang melibat adalah Pb2 plus dengan CrO4 2 minus.
Dua-dua ion ni mol dia sama. Maka Pb2 plus tambah CrO4 2 minus jadi PbCrO4. Macam tu sajalah. Mol ratio dia pun sama, so samalah dia punya nombor depan dia. Okey, faham? Faham. Okay, good. Next, diagram 6.3 shows a series of chemical reaction for salt X. When salt X is heated, a colorless gas Y. Selalunya kalau colorless gas ni sama ada hidrogen ataupun CO2. Tapi dekat sini dia kata heat kan, maksudnya decomposition. Bila decomposition ni ada dua saja gas, CO2 dengan NO2. NO2 ni ada color brown, CO2 tak ada color kan, maka gas Y ni CO2. Confirm dah. Which turns lime water cloudy. Ni double confirm, memang betul lah CO2. Is released and form solid Z. So solid Z adalah benda-benda apa-apa oxide. Apa-apa oxide nama dia, selalunya lah. Solid Z is brown solid that turns yellow when cool. Okay, nama dia adalah zinc oxide. Kalau brown yellow zinc, kalau brown white lead to oxide. Tadi kita dah buat kan, lead to oxide. Both the solid Z and salt X can react with hydrochloric acid to form colorless solution P. So zinc oxide campur hydrochloric acid jadi zinc chloride lah. Yang ni pun zinc carbonate lah ni, zinc carbonate. Sebab dia mengeluarkan carbon dioxide, maka carbonate lah. Zinc carbonate campur hydrochloric acid pun akan produce zinc chloride. Okay, based on diagram 6.2, identify X. X adalah zinc carbonate. Zinc carbonate. Y adalah carbon dioxide. Manakala Z adalah zinc oxide. Okay, briefly describe a chemical test to identify the anion colorless solution P. Anion adalah chloride lah kat sini. So chloride guna cekpah. So add, kita buat 5 cm3 silver nitrate solution 1.0 mol PM negative 3 to the test tube. Fill with solution P. Lepas tu kita tulis observation. Observation dia white precipitate form. Tu je lah. Maka confirm chloride ion present. Chloride ion presence. Maka 3 markah. So ingat dia mesti kena ada kata kerja. Kata kerja yang saya guna kat sini add lah. Tak boleh kata use. Use tu dikira bukan kata kerja lah. Guna kan. Guna tu macam mana nak guna macam mana. Kita kena cakap lah. Kita kena tambah ataupun masukkan 5 ni apa boleh buat 2, boleh buat 3. Tak kisahlah. Dia jawapan yang asalkan jangan bubuh sampai 1 liter ke 10 ke. Bubuh sikit saja. Silver nitrate solution ni wajib untuk chloride ion sebab dia akan membentuk cekpah lah. So yang insoluble adalah lead Pb2 plus Ag plus. Yang H ni memang tak tengok dulu lah. So lead ni saya tak mau pilih sebab dia akan double. Dia akan interfere our result sebab capak sulfat tu yang untuk SO4 2 minus, yang ni Ca2 plus. Yang ni pun ada Pb2 plus dengan Ba2 plus. So kalau saya tambah Pb2 plus, maka saya tak tahu, saya tak boleh nak confirm sama ada dia ni chloride ke, dia ni SO4 2 minus ke, sulfate ke. So tak boleh guna Pb2 plus untuk dua-dua test. Kena guna selain daripada tu lah. So yang tinggal candidate adalah Ag. So jangan pilih AgCl, pilihlah Ag yang larut, iaitu AgNO3 nitrate lah, sebab nitrate sentiasa larut. Yang ni pula kalau nak pilih untuk SO4 2 minus, sama ada Ca2 plus pun boleh, Ba2 plus pun boleh, tapi selalunya lah kita akan pilih Ba2 plus. Ca2 plus ni sebab dia
banyak benda yang tak larut dengan dia. So kita tak boleh nak confirm jugalah SO4 2 minus. Ba2 plus, yes, memang exclusively SO4 2 minus. Ba2 plus memang tak larut. So kita ambil BaNO3 2 untuk kalau nak test SO4 2 minus. Okey, faham? Faham ah? So ingat, kalau nak chloride, ingat cek pah, jangan ambil P, ambil A. Kalau yang sulfate ni ambil yang B, jangan P juga. Okey. Next, diagram 4.1 shows a redox reaction between bromine water dengan iron 2 sulfate. So bila saya nampak bromine water ni, saya tahu dah yang ni adalah oxidizing agent. Maka yang ni adalah reducing agent. Macam mana saya tahu yang tu oxidizing agent? Kena hafal lah. At least hampa hafal oxidizing agent cukup lah. Sebab kalau dah hafal oxidizing agent, kita dah boleh kenal dah yang tu oxidizing agent, maka yang kawan dia mesti automatic reducing agent. So tak payah nak hafal reducing agent tu. Hafal je oxidizing agent. Ada berapa? Ada beberapa lah. Bromine water, chlorine water, iodine water, semua yang halogen punya water tu. K2CR2O7, dichromate 7. Lepas tu KMNO4, manganate 6. Ada lagi tak? Fe3+. Salah satunya lah, Fe3+ adalah oxidizing agent. So state observation for the reaction. So bromine water dengan iron 2 sulfate. Kita kata bromine water tadi oxidizing agent. Dia mengoksidakan iron 2 sulfate ni. So iron 2 akan tukar jadi iron 3 lah. Sebab oxidize kan. 2 kena naik jadi 3. 3 color je warna apa? Yang ni asal warna green. So bila dah jadi 3, color dia jadi brown. Jadi karat lah, color karat. So kita kata green solution turns brown. Okay. What is the change in oxidation number for bromine? Bromine daripada kosong sekarang dah jadi -1 lah. So 0 jadi -1, dia jadi bromide. So Br2 sekarang dah jadi Br minus. So 2. Lepas tu kena tambah 2 elektron kat sini lah untuk balancekan kita punya half equation tu. So that is oxidation number daripada kosong kepada -1. Write the ionic equation. So yang ni salah satu dia, half equation yang pertama. Half equation yang kedua untuk iron 2 tadi. Iron 2 sekarang dah jadi iron 3 tambah 1 elektron. Maka kat sini atas 2, bawah 1 saja. Masa kena darab 2 lah ni. Baru kita boleh tambah. Tambah jadilah ionic equation. So 2 Fe2+ tambah Br2. Elektron cancel dah lah. So jadi produce yang belakang tu 2Fe3+ plus 2Br minus. So salin balik. 2Fe2+ tambah Br2 akan jadi 2Fe3+ tambah 2Br minus. Okay, faham? Faham. Describe a test to confirm the cation. Cation kita adalah iron 3. So iron 3 ada beberapa lah, banyak test. Nak guna sodium hydroxide pun boleh. Nak guna ammonia pun boleh. Nak guna potassium hexacyanurate 2 pun boleh. Tapi saya nak guna yang paling confirm betul. Guna potassium thiocyanate. Okay, so kita kata kat sini add. Jangan lupa guna perkataan kerja kita, add 5 cm3 potassium thiocyanate solution. Kita bubuh lah 1 mol ke, 1 mol Br-3 into a test tube filled with the cation. Contohnya lah. Lepas tu sebab 2 markah je, kita terus observation dia blood red precipitate. Allah, dah hilang dah indah. So blood red precipitate form. Ini jawapan dia. Okey, faham? Yang ni salah satu jawapannya memang confirm betul. Blood red precipitate.
Kalau nak guna potassium hexacyanurate tu, dia punya observation dia akan jadi blue precipitate, dark blue precipitate. Kalau nak guna sodium hydroxide ataupun amonia, dua-dua jawapan yang sama lah. Dia punya observation dia akan jadi brown precipitate. Sebab apa saya tak mau guna amonia dengan sodium hydroxide? Sebab asal dia memang dah brown. Kan tadi kita kata green turns brown. Kalau kita tambah sodium hydroxide dengan amonia, ibarat macam tak ada perubahan lah, brown juga. So saya tak maulah guna amonia dengan sodium hydroxide. So saya pilih yang color yang lain. Yang boleh jadi blue pun boleh. Yang tu pun betul. Yang blood red ni pun boleh. Okey, faham? Kena pandai lah kat sini. Jangan dah duk buat amonia dengan sodium hydroxide tu. Sebab dia macam ibarat tiada perubahan. Sebab asal dah brown. Kalau kita tambah jadi brown juga. Tapi apa beza dia dengan yang tadi kan? Sama je brown juga. Okey, so saya nak refresh supaya saya boleh lah nak menulis. Cikgu, soalan. Ya. Coloration dengan precipitate sama? Sama maksud dia. Sama dia. Okey. Coloration, blood red coloration boleh. Precipitate lah selalunya memang dia akan membentuk mendakan. Okey, so habis dah yang ni. Kita masuk yang ni pula. Misalkan nak buat blood red solution pun boleh. Sebab dia kadang-kadang tu dia larut. Tak semestinya precipitate lah. Okey. Diagram 4.2 shows an experiment of displacement of halogen from its halide solution. Okay, state an observation for the reaction in test tube before tribromoethane is added. Okay, sebelum ada benda dua layer ni lah, apa yang berlaku. So kita tambah bromine water. Tadi kata ni oxidizing agent. Dah hafal dah. So ni oxidizing agent, yang ni reducing agent. So apa yang berlaku, potassium iodide ni colorless. Apa-apa yang add potassium iodide, potassium bromide, potassium chloride, dia mesti colorless. Tapi bromine water ni brown. Asal dia brown. So apa yang akan berlaku, colorless solution turns brown. Boleh. Ataupun kita ambil yang brown solution. Tak boleh lah brown solution turn brown, pelik pula kan. So kita kata colorless solution turns brown. Itu yang the right one. Okay, colorless yang ni, yang asal dia colorless, dia akan tiba-tiba jadi brown. Okay, that is the answer for our observation. State the name of substance that is oxidized. Tadi kita kata ni oxidizing agent, dia bukan oxidize lah. Yang oxidize adalah potassium iodide ni. So potassium iodide pun boleh, ataupun nak tulis iodide ion saja pun boleh. Sebab yang betulnya memang iodide ion saja yang terlibat, potassium tak terlibat lah. Iodide ion sahaja yang oxidize. Write the oxidation reaction equation. Ni maksudnya half equation lah for this reaction. Oxidation saja. So iodide lah, start daripada iodide, dia akan jadi iodine. Lepas tu maksudnya kita punya nombor dia sini ada 2. Sini kena letak 2 lah. Okey, yang mana yang positif? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Sebelah kanan positif kan. Maka kita kena tambah elektron lah. Berapa banyak elektron? 2 elektron. Supaya jadi 2 ke? Betul lah 2 elektron. Sebab kat sini pun 2 minus. So sini kena 2 minus juga lah. Supaya balance kita punya charge. Faham? Faham. So macam mana kita tahu yang ni oxidation juga? Sebab dia release elektron. Sebab release elektron duduk kat belakang. Kalau receive duduk kat depan, release duduk kat belakang, maka dia oxidation. Okay, after tribromoethane is added into the test tube, state the color of X layer. Okay, aqueous layer dengan X layer. Aqueous layer ni brown. Tadi kita kata dah, dia brown. Tapi X layer ni adalah purple. Dia jadi purple sebab iodine, ada presence of iodine ni jadi purple lah. So purple. Kalau tak tambah tribromoethane ni, biar ada aqueous layer sajalah, maksudnya dia brown.
brown saja. Tadi kita kata kan colorless solution turns brown. Tapi bila kita tambah saja tribromoetane, dia ada dua layer, satu organic layer, satu inorganic layer lah, satu yang water saja, satu yang organic. So yang organic tu akan jadi purple sebab dia absorb iodine dalam tu. Iodine color dia purple lah. State another reagent that can replace bromine water. Senang saja, ubahlah chlorine water. Kalau dia cakap nak replace bromine water, kita ubah chlorine water. Kalau dia kata awal-awal dah tulis chlorine water, kita kata bromine water. Tak payah hampa nak hafal potassium manganate 6. Lepas tu potassium manganate 7 dengan potassium dichromate 6 tu. Tak payah nak hafal yang tu. Walaupun memang betul juga soalan tu, jawapan tu. Tapi kita buatlah yang paling simple. Kalau dia bromine water, kita bubuh chlorine water. Kalau dia chlorine water, kita bubuh bromine water. Macam tu sajalah. Sebab oxidizing agent memang saya suruh hafal. Itu senarai oxidizing agent dia. Okay, next. Diagram 2.1 shows a part of the periodic tables of elements. V, W, X, Y, and Z are not the actual symbols. Based on diagram, what is meant by period? Period is number of shells filled with electrons. Itu maksud period. Number of shells filled with electrons. Elements X, Y, and Z are placed in period 3. Explain why. Sebab number of shell mereka 3 lah. So, because there is 3 shells filled with electrons. There is ni, there are. Plural kan, there are 3 shells filled with electrons. Okay, the atomic size of the elements decrease across period from left to right. Explain why. Kenapa daripada X ni pergi ke Z, dia decrease size dia. Okay, so yang pertama kita kena explain number of shells does not fill with electron is the same, but number of protons increases. Okay, lepas tu ayat yang kedua, bila number of proton increases, force of attraction between nucleus and outermost shell increases. Bila force dia bertambah, maka dia senang dekatlah, mendekati. Dia punya shell dia tu mendekati satu sama lain, maka saiz dia berkurang. Itu maksud dia. Sebab apa? Sebab pertama kita kata number shell dia pun sama, 3 semuanya. Cuma yang berbeza adalah number of proton. Bila number of proton kan dia punya charge dia positif. So positif duduk kat nukleus, dia akan tarik lah elektron yang negatif tu. Tapi bila proton bertambah, nukleus punya kuasa penarikan dia pun bertambah lah. Tapi shell kita masih sama, maka yang bertambah tu tarikan dia bertambah, force of attraction bertambah, maka distance between the nucleus and outermost shell decreases. Okay, faham? Faham? Okay, tu je dia punya reasonnya. Sebab nombor proton bertambah, maka force of attraction bertambah. Okay, diagram 2.2 shows the special characteristics of an element can form complex ion, have more than one oxidation number. So yang ni kita panggil transition metal lah. Which element shows the above characteristic? Dekat mana ni? Dekat Y. So jawapan dia Y. Element S is located below element W. S below W. Okay, S below W.
Compare the reactivity of element S and element W when react with hot iron wool. So S bigger, W smaller size. Maka yang ni attract ke, bukan attract, yang ni nak release elektron ke nak receive elektron kalau group sebelah sini. Yang ni group 17 ni. Dia nak receive ke nak release elektron to form octet. Dia nak receive 1 elektron lagi lah sebab nak jadi 18 kan sebelah dia je. Maka bila nak receive, size besar ke size kecil senang nak receive. Size kecil. Jadi size kecil senang receive sebab dia dekat dan dia stronger force dia. Maka kita kata S ni less reactive lah daripada W. So kita kata compare reactivity, element S is less reactive than element W when react with hot iron wool. So explain your answer, kita kena cakap pasal size lah. Size of atom S bigger than W. Lepas tu forces of attraction between nucleus and valence electron weaker than W. Lepas tu harder to receive one more electron to achieve stable octet electron arrangement. Okey, boleh? Nah, harder to receive tak payah tulis pun tak apa sebab 2 markah je pun. So 2 ayat yang atas saja pun dah cukup. Okey, faham? Faham. So let's explain why atom V is chemically inert. Atom V duduk dekat noble gas kan, group 18. So dia duplex ke octet? Dia octet lah. Duplex yang ni saja. So dia octet B ni. So because sebab satu markah je kita terus cakap lah. Because achieve stable octet electron arrangement. Tu dah cukup. Lepas tu kalau nak tambah lagi ayat boleh je. Cannot ataupun do not share, receive or donate electron, valence electron. Okay, clear? Okay, so next, last kot soalan ni. Ya. Diagram 5 shows some reactions involve compound P with the molecular formula C3H8O. Okay, ada satu O maksudnya alkohol lah. Okay, so compound P dia ada 3 reaction kat sini macam-macam. Combustion, kalau combustion yang mengeluarkan gas Q mesti CO2 lah. Okay, heating, hot, ni pemanasan ni dehydration. Dia tak ada decomposition. Kalau salt, kalau heating saja dia decomposition. Tapi kalau alkohol, kalau dia heating saja dia dehydration. Keluar gas R. Gas R ni adalah gas alkene, daripada alkene punya series. Okey, kalau ada 3 ni maksudnya propane lah jawapannya. Yang ni propanol kan. Propanol, propane. Lepas tu gas R ni polymerization, jadi polimer. So polypropene. Polypropene. Itu jawapan dia lah. Kalau polimer ni tambah poly je kat belakang tu. Kat depan tu. Okay, next yang ke tengah ni, heating with acidified KMNO4, potassium manganate 7. Yang ni adalah oxidizing agent, maksudnya ni oxidation. So akan jadi C3H6O ada 2 pula dah. Maka kita kata yang ni adalah carboxylic acid. Dia jadi propanoic acid.
propanoic acid. Lepas tu reflux compound P with sulfuric acid. Reflux compound P ni salah satu compound lah, tambah sulfuric acid jadi ester. Maksudnya ini alkohol lah, dia tambah alkohol sebab atas dah propanoic acid, ini tambah satu lagi alkohol. Sulfuric acid ni sebagai catalyst. Okey, reflux ni kaedah lah, kaedah jadi ester. Name compound P. Ester dia bagi ke nama ester tu? Oh, compound P yang atas ni. Okey. So alkohol dia adalah memang alkohol pula. Okey, so yang ni adalah nama dia propanol lah. Propanol. Name gas Q, carbon dioxide. Carbon dioxide. Okay, what is the color of flame during combustion? Blue. Sebab alkohol dia pembakaran dia bersih, tiada soot, tiada jelaga. State the name of reaction changing compound P to gas R. Dehydration. Dehydration. Gas R changes to polymer M through polymerization reaction. Name polymer M, polypropylene. What is the type of polymerization? Addition polymerization. Addition polymerization. Lagi satu adalah condensation. Bukanlah condensation tu, bukan, dia addition. Kalau dia start daripada alkene lah. Okay, compound P is added with acidified potassium manganate 7 solution and is heated to produce compound S. Name compound S tadi adalah propanoic acid kan. Propanoic acid. Check balik. S. Ya, propanoic acid. Draw the structural formula. Pelik lah structural formula. So bagi line macam ni. Kena draw, maksudnya CC ada 3. Lepas tu double bond O, OH. Yang ni tak boleh letak. Yang ni saja yang boleh letak lagi. H. Sepatutnya kena bagi ruang besar sikit lah. Jangan tulis line macam ni je. Sebab kita nak lukis kan. Write a balanced chemical equation for the reaction of compound S with compound P. Yang ni yang ester tadi tu. Okay, so start daripada carboxylic acid. Ada C2H5 COOH, C2H5 COOH tambah C3H7OH produce C2H5 COO. Lepas tu karbon dengan C3H7 campur water. Okay, name the ester. Start daripada alkohol, propyl. Yang ni propanoid. Propanoid. Okay, habis. Habislah, simple je soalan ni. Okay, ada soalan nak tanya tentang semua yang kita buat hari ni sebelum kita habiskan? Tak ada soalan. Cikgu, yang polymerization macam mana? Okay, polymerization tu. Okay, polymerization tu dia macam ni. Contohnya kalau yang ni propene kan tadi kan. Propene. Dia macam ni kan. So kalau polimer dia akan tambah dengan propene juga. So dekat double bond tu. So dekat double bond ni nanti hilanglah double bond tu. Dia akan jadi banyak-banyak rantai. Rantai yang panjang lah. Semua 3-3-3. Repeated unit dia 3-3-3. So dia bukan setakat 2 je, dia tambah lagi banyak lah. So kita kata addition lah, sebab dia menambah. Addition, polymerization. Kalau yang tadi condensation, kalau saya kata ada condensation tu, maksudnya dia akan tambah air at the end. Maksudnya bila kita tambah 2, lepas tu tiba-tiba ada produk air. Maksudnya condensation atau polymerization. Tapi selalunya tak akan tanya lah pasal condensation tu. Dia akan addition lah sebab dia datang daripada alkene punya reaction. So kalau nama dia dah 18, maka dia jadi polythene. Ataupun kalau nama dia
Apa lagi, butin ke, nama dia jadi polybutin. Kalau yang PVC tu polyvinyl chloride kan, maksudnya dia punya structure dia kat sini maybe klorin contohnya kan, kat sini tukar klorin. Tak apalah, nama dia memang vinyl tu maksudnya double bond dengan klorin, chloride kan, vinyl tu maksudnya double bond. So vinyl chloride tu maksudnya asalnya ada double bond dan ada juga klorin. So kalau kita tambah banyak-banyak rantai tu, double bond dah hilang, klorin masih ada lah, maka addition, masih lagi addition, kita tak buang air ke apa ke, maka just tambah poly saja, polyvinyl chloride. Macam tu lah maksud dia. Polimer macam tu je, dia senang je, dia tambah poly je nama dia. Okey, ada lagi soalan? Dia ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, semua clear. So minggu depan kita buat soalan essay pula lah, essay yang payah sikit lah, bukan essay yang simple. Essay yang lebih kurang macam tu jugalah, ada carbon compound, ada salt kan, ada redox ke, electrochemistry ke, macam tu lah.